pertandingan nyanyian. Pada mereka-mereka yang berminat, sila datang ke Dewan sekian-sekian untuk mendaftarkan diri dan bertanya. Maka dipendekkan cerita, orang tua yang gila menyanyi tadi tu, apabila suka sangat mendengar yang malamnya ada pertandingan nyanyian, dia pun tak sabar-sabar lagi. Petang tu dengan kain samping dia, songket dia semua siap dengan tanjak dia. Tanya pukul 9, pukul 7 petang dia dah ada dekat pusat pendaftaran. Mendaftarkan nama kat situ untuk masuk pertandingan nyanyian. Supaya takut nanti tak boleh nyanyi, takut nanti kena tolak. Dia pun masuk. Masuk pertandingan pukul 7. Maghrib tak ke mana, yang penting nyanyi dulu. Orang tua tadi. Sampai pukul 9, maka juru acara pun panggil dia. Pakcik Pulok silakan ke depan. Tanya pakcik tu tadi, pakcik nak nyanyi lagu apa ni cik? Saya nak nyanyi lagu Anak Ayam. Anak Ayam. Lepas tu, baik, cik lagu Anak Ayam ni berapa panjang cik? Biasa je, biasa je lagu Anak Ayam ni. Lepas tu dia kena bagi key dekat bandboy kat belakang tadi tu. Rentak dia apa? Tahu tak lagu Anak Ayam ni macam mana lagu dia? Lagu dia senang je. Anak ayam, anak ayam turun 10. Itu lagu dia kan? Dia pun bagi tahu kat bandboy kat belakang tu. Dia kata berapa pun follow. Mobile ikut lah. Bila bandboy itu ikut, anak pakcik tadi pun mula nyanyi tu. Ustaz, anak ayam turun 1000. Mati seekor, tinggal 999. Bandboy dengar itu, kan? Mampus kita kata dia. Daripada 1000 dah tambah jadi 1 tu tadi, kan? Makan berjam masih tak habis 1. Bila sampai peringkat macam tu tadi, lepas tu bandboy dia sekarang bisik lagi. Pakcik ni gila lah dia. Memang tak orang lain tak dapat menyanyi dia kata. Maka dia pun satu-satu pakcik tu, lagu tu pula tak ada chorus. Dia tidak ada chorus lagu tu. Itu je letak dia. Anak ayam turun 999. Mati seekor, tinggal 998. Betul tak? Itu je dia. Dekat 1 jam setengah, jam dah pukul 11.30. Penyanyi lain tak masuk tanding pun lagi. Belum lagi. Pakcik tu baru nak habis. Tinggallah 1. Ya? Bandboy nak minta rehat tu. Sebab dah dekat 2 jam setengah menyanyi. Dia mengirimkan pakcik tu menyanyi baru nak dekat habis. Sampailah dekat tinggal 2 ekor. Pakcik tu menyanyi. Anak ayam tinggallah 2. Mati seekor, tinggallah 1. Bila tinggal 1, bandboy tu kita cakap dengan kawan dia, lepas ni kita duduk dalam, kita rehat terus. Kita kau saya ready. Kita rehat setengah jam. Pakcik pun nyanyi. Dia pun nyanyi. Anak ayam turun tinggallah seekor. Bertelur 1000. Bila dengar dia bertelur 1000 tu tadi, bandboy tadi tu terus dia ambil gitar dia dengan drum. Pakcik ambil, pakcik mainlah sendiri kata dia. Macam dia kalau telur 1000 maknanya dia kena ulang balik lagu tu kan. Bila dah habis je. Begitulah kisah kalau cerita kan, kalau kita di shock sendiri dalam satu perkara. Kalau kita tidak memikirkan orang lain, kita pentingkan diri kita sendiri, sampai satu peringkat nanti kita akan dipinggirkan begitu macam pakcik juga. Sebab itu saya suka mengambil iktibar seperti ini ya, sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini. Allah SWT akan mencipta kita daripada satu benih. Bagaimana kalau saya ibaratkan macam seorang jurutera membuat kereta daripada kilang. Setiap kereta daripada yang keluar daripada kilang tadi itu akan dibekalkan manual. Juruteranya tadi itu pasti tahu dan pasti lebih arif yang mencipta kereta tadi itu akan keperluan sesuatu kereta tadi yang dikeluarkan daripada kilang. Sebab itu setiap kereta yang baru keluar ada dia punya buku manual dia. Semua siapa-siapa pergi kereta baru ada buku manual.
Kalau kita nakkan kereta tadi ada ketahanan, kalau kita nakkan jangka hayat kereta tadi panjang, kita sentiasalah ikut apa yang terkandung dalam manual ni tadi. Kalau dia perlu servis lepas 5,000, kita servis, lepas 1,000 satu kita servis, mengikut dia punya piawaian, cara kita nak accelerate dia macam mana, minyak apa yang perlu diguna pakai, kita guna pakaikan. Dan kita mengikut apa yang dipandu di dalam buku manual tadi, maka jangka hayat kereta tadi akan panjang. Begitulah tuan-tuan dalam kehidupan kita. Allah SWT memberikan kita kepada kita Quran sebagai panduan. Ulama-ulama dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas yang memberikan pengajaran kepada kita bagaimana untuk kita menjadi manusia, bagaimana kita untuk menjadi insan. Anas berbeza, Anas manusia keseluruhan. Kalau insan manusia terpilih. Sebab itu dalam insan yang terpilih, dalam firman Allah SWT dalam Quran, Allah maksudkan, ya ayyuhal insan innaka kadhun ila rabbika farhan famulaqih. Hai manusia-manusia yang terpilih, carilah Tuhan kamu dengan sebenar-benarnya, sesudah itu baru engkau akan menemui aku. Allah gunakan perkataan insan. Tetapi untuk keseluruhan Allah gunakan an-nas, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makna ada perbezaan di antara an-nas dengan insan. Sebab itu bagi mereka yang belajar mengenal diri, tahap insan berbeza dengan tahap manusia, tidak sama. Jadi kalau kita ingin menjadi insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah SWT, kita menjadi insan yang inna akramakum indallahi atqakum. Mereka yang bertakwa, salah satu aspek menjadi beri pentingnya adalah makanan. Pastikan makanan kita daripada sumber yang benar-benar halal. Pastikan makanan kita daripada sumber yang tidak ada keraguan. Sekiranya kita pastikan perkara tersebut berlaku, maka natijah daripada pemilihan yang kita lakukan tadi, berhati-hatinya kita dalam makanan, akan membuahkan sifat-sifat mahmudah kepada diri, sifat-sifat yang terpuji pada diri. Daripada sifat yang terpuji tadi, maka tidak terhijab doa kita kepada Allah SWT. Dan apabila kita berdoa kepada Allah SWT, apa yang kita doakan tadi itu akan makbul dengan begitu cepat. Sebab itu apabila Maryam berdoa kepada Allah SWT dan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidil awwalin wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apabila Siti Maryam berdoa dalam tiada semasa dia melahirkan Isa, kan? Doa dia tadi, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidil awwalin wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Datang diturunkan Allah SWT makanan daripada syurga kepada Maryam tadi. Makanan daripada syurga. Immediate. Ketika itu juga didatangkan. Tidak ada terpisah langsung doa beliau. Sebab beliau memelihara dirinya, maruahnya, dirinya, makanan, amal dan sebagainya. Sehingga kan antara dia dan Allah SWT jaga perilaku. Dan salah satu perkara yang penting, jaga makanan kita. Akhir kata saya tutup majlis ini dengan kalau sekiranya ada salah dan silap, ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan dan kurang itu daripada saya yang itu daripada Allah SWT. Saya tutup majlis dengan dulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir dan mata Allah. Terlebih dahulu kirim salam daripada Yang Berbahagia Datuk Yassin, iaitu pengurusi Pekin bahagian negeri Selangor yang tidak bersama pada hari ini kerana beliau kurang sihat. Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya mengambil kesempatan pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pekin Kebangsaan dan juga Pekin bahagian negeri Selangor yang telah memberi peluang kepada Pekin Cawangan Selam Baru
sebagai tuan rumah untuk mengendalikan seminar setengah hari ini bersama tuan-tuan di dalam Dewan yang mulia ini. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita percaya tuan-tuan dapat melapangkan masa dan hadir pada hari ini kerana ingin menambahkan ilmu, dan kita harapkan setelah selesainya majlis ini, apabila pulang ke rumah, tuan-tuan bolehlah berkongsi ilmu yang telah tuan-tuan dapatkan, berkongsi dengan keluarga, jiran-jiran dan seluruhnya rakan-rakan yang lain, supaya kita panjangkan dan selama boleh kepada umat Islam kita. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman yang berbagai, Datuk, Pekin Selayang Baru telah bertapak lebih kurang 40 tahun, dan kami juga telah mempunyai aset iaitu sebuah bangunan 4 tingkat yang harganya sekarang lebih kurang di antara 800,000 hingga 1 juta. Dan selaku pengurusi yang kelima yang telah diamanahkan, kami telah berjaya mendirikan bangunan tersebut dengan harga 430,000, dan dianggarkan lebih kurang itulah nilainya sekarang lebih kurang 1 juta. Dan selain pada itu juga, Pekin Selayang Baru juga telah berjaya mendapatkan sebuah sekolah agama yang bernilai lebih kurang 1,5 juta, dan kita serahkan pentadbirannya kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor oleh sebab ramainya murid di mana kami tak mampu untuk mengendalikannya. Dan insyaAllah ia telah berjalan dengan lancar, dan sekarang ada lebih kurang hampir 800,000 murid. Dan selain daripada itu, untuk makluman yang berbagai, Datuk, aktiviti yang telah kami jalankan setiap minggu adalah setiap hari Jumaat, hari Rabu, kami mengendalikan kelas Al-Quran untuk saudara baru, lebih kurang ada 30 orang. Dan setiap hari Jumaat kami kaum wanita sukarelawan telah pergi ke kampung orang asli di Ulu Batu untuk membuat dakwah, iaitu mengajak anak-anak lebih kurang dalam 40 hingga 50 orang, termasuklah kaum ibunya, cara mengaji, cara berpakaian, dan seterusnya. Kami sama-sama masak di rumah dan bawa ke sana untuk dijamu muslim pada kanak-kanak. Untuk makluman yang berbagai, Datuk, sekolah ini, Dewan ini adalah satu sejarah bagi Pekin Selayang Baru, di mana pada tahun 1999 dan seterusnya hingga tahun 2002, kami telah berjaya mengendalikan satu seminar selama 2 hari, dan kita telah berjaya mengumpulkan lebih kurang 1,000 peserta. Inilah di mana yang berbagai Datuk Fadil Kamsah selaku penceramah utama, dan itulah rekod yang telah kita bawa ke Selayang Baru dan tercatat dalam rekod buku Datuk Fadil Kamsah. Itulah kenangan manis yang telah kita berjaya dalam aktiviti kita. Dan insyaAllah pada hari ini kita hanya dapat bawa 200 peserta, iaitu untukan yang telah kita biayai oleh pihak Pekin Kebangsaan. Dan ini adalah salah satu aktiviti kerjasama dengan Pekin Kebangsaan dan juga Negeri Selangor, selain pada aktiviti bulanan dan juga mingguan. Untuk makluman tuan-tuan, setiap bulan Februari adalah hari Haul Pekin,
di mana Allahyarham Tunku Abdul Rahman dilahirkan pada 8 Februari, dan pada bulan Februari lah insya-Allah kita akan mengadakan forum perdana. Dan tahun depan ni ada tahun ke-6. Dan panel-panel yang kita bawa adalah terdiri daripada saudara baru. Kebanyakan saudara baru di seluruh negeri Malaysia. Dan insya-Allah kalaulah tuan-tuan ingat, bulan Februari tahun depan panjang umur kita, insya-Allah kita akan adakan forum perdana setiap tahun. Wakil-wakil yang dapat bersama dengan kita dari Perkim Cawangan PJ, Cawangan Hulu Kelang dan Cawangan Rawang, dan juga katanya ada juga di Kampung Oasi, alhamdulillah. Dan juga tak lupa kepada saudara-saudara kita ni, saudara-saudara Muslim kita yang dapat bersama untuk program kita pada tengah hari, sepanjang hari lah sampai tengah hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada pihak penganjur, khususnya Perkim Negeri Selangor yang bersama Perkim Cawangan Selain Baru, dan juga Ibu Pejabat, Perkim Ibu Pejabat, serta semua peserta-peserta yang telah berjaya menjalani program ini bermula daripada pagi sehinggalah sekarang. Kita mendoakan mudah-mudahan program ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana seminar yang kita sedang lalui ini, yang kita ikuti daripada pagi ini amat penting seperti mana yang disebutkan oleh para penceramah kita, yang ianya amat penting melibatkan soal makanan, makanan, dan makanan ini ada kaitan dengan diri kita, ada kaitan dengan akidah kita, ada kaitan dengan hati kita. Inilah yang pentingnya, kerana kita tersalah langkah kita makan makanan yang tidak halal, ianya akan melibatkan soal hidayah. Ini dia, kita takut hati kita akan tertutup daripada menerima hidayah Allah. Ini pentingnya makanan ni kita kena jaga ni, kena jaga daripada awal ni, terutamanya kepada anak-anak kita ni, kepada baby ni, kepada yang menyusu, yang sedang menyusu dan sebagainya, makanan-makanan yang kita tak tahu. Dan anak-anak kita yang makan makanan sekarang ni, makanan ringan dan sebagainya, yang kita tak tahu daripada mana tu bahan campuran dan sebagainya. Dan ternyata terbukti memang ada usaha-usaha tertentu untuk menggunakan melalui makanan ini untuk untuk mempengaruhi orang Islam ni, terutama daripada generasi awal ni, supaya mereka ini, sebab ada kaitan dengan akidah soal makanan ni, kata salah ni, sebab kita akan hati kita akan jadi keras, hati kita tidak tumpu kepada Khalik, kepada Allah SWT. Dan bukan itu saja, kalau hati kita ni tak mendapat hidayah tadi, dia susah untuk menerima ilmu pun. Mendapatkan ilmu ni pun susah. Ini dia terbantut. Jadi ini pentingnya, Dan selain daripada ibadah kita tu, kita tak tahu ibadah kita ni diterima ke atau tidak, atau kita buat sia-sia saja ke. Itu semua tu ada kaitan. Jangan anggap bahawa makanan ini perkara kecil, asalkan boleh masuk, boleh makan, boleh isi, okey lah. Dari segi Islam, nilai Islam tidak begitu. Ini yang kita kena beri perhatian,
selain daripada Islam ini amat mementingkan soal kesihatan tubuh badan dan juga akal kita, kuasa akal. Sebab itu disebutkan al-aqlus salim fil jismi salim, ya, maknanya akal yang sihat, ya, terletak di kesihatan, di badan yang sihat. Ini penting, ya. Selain daripada itu, makanan juga ada kaitan dengan laknat Allah. Ini kita kena ambil kira juga ni, ya. Kalau kita tersalah maknanya makanan yang diharamkan, makna ianya kita bimbang, ianya termasuk dalam laknat Allah. Dan bila laknat Allah, sudah tentu akan terima azab Allah di akhirat nanti. Inilah dia. Dan yang paling kita risau sekali ialah soal apabila makanan kita sudah tidak dijaga. Ini soal haram halal. Soalnya sekarang ni mudah unsur-unsur syaitan rajim, syaitan, untuk masuk dalam mengganggu kita dalam semua perkara. Dalam ibadatnya, dia meragukan kita, menjauhkan kita dengan agama, menjauhkan anak-anak kita dengan agama, dengan solat, dengan apa semua ni kan, tuntutan-tuntutan agama semua ni. Ini dah peranan syaitan. Puncanya makanan. Puncanya berpunca daripada makanan. Ini dia. Inilah yang kita harap. Sangat-sangat seminar seumpama ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, melihat bahawa punca makanan itu amat penting, ya, dan kita kena beri perhatian yang berat. Jangan kita, sebab yang saya sebutkan begitu kerana ramai di kalangan kita yang tak apa kisah soal ini. Saya nak cerita, pernah lalu di satu restoran India. India ni bukan India Mama, memang jelas yang daun pisang yang itu. Dan memang seorang sahabat minta jemput saya masuk sama. Rupanya dia nak ajak makan. Bila saya pergi, saya dah ragu. Saya terus ke dapur. Saya pergi ke dapur. Bila saya pergi ke dapur, saya tengok di sini penyediaan yang confirm sah, tidak Islam, tidak syar'i. Saya terus keluar. Saya ajak dia keluar. Ini dia ni. Tetapi di situ ramai majoritinya Muslim, orang Melayu. Dari Perlis ada, dari Kedah pun ada, selain daripada Kuala Lumpur. Ni di PJ, di kawasan PJ. Saya ingat ramai orang tahu ni, yang restoran daun pisang tu. Ramai yang tahu. Saya pergi sendiri tengok kat dapur, baru tahu, ya. Ini cukup penting untuk kita bersama. Dan begitu juga lain restoran yang Chinese ni pun sama juga. Di sebelah saya duduk di Taman Melati sana, dekat dengan Tak College tu, saya tengok ramai, tetapi kita ragu. Tetapi sekarang ini ada satu restoran Muslim, ya, Chinese Muslim. Ini pun banyak juga. Yang ini saya dah masuk 2-3 dan saya dah pergi, alhamdulillah. Ini memang dijamin, insya-Allah. Kalau tak percaya, boleh kita pergi cek di belakang tempat masak dia di dapur dan sebagainya. Restoran macam Muhammad Chan, di banyak dia punya outlet dia ni banyak di berapa 8 ke 9. Lepas tu dari China sendiri, daripada China ada dekat dengan tempat saya duduk tu, dekat Takoleh tu ada. Dan ramai yang Cina Muslim, orang Islam, orang Muslim, dan juga Cina yang belum Muslim pun ramai. Sebab dari segi masakan dan sebagainya, kebersihan dan sebagainya. Jadi inilah perkara penting yang perlu kita memberikan perhatian dan tumpuan, ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadilah, karena ianya makanan ini akan membawa kepada hubungan kita dengan Allah, ya, ibadah kita dengan Allah, sejauh mana dekat kita, takarrub kita dengan Allah. Kalau makanan daripada awal lagi sudah tidak mengikut syarat, tidak halal, maka ianya akan membantut kita, terutamanya hati kita ni. Sebab hati ini penting ni, hati ni hati ini amat penting, kita kena jaga ni.
Sebab dalam hati ni, apa ni kata Nabi, innatil jasad mudghah. Ni dalam badan kita ni ada satu segumpal darah mudghah, Iza salahat, kalau baik dia, salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Bila baik dia, baiklah seluruh anggota badan dia, semua sekali. Kalau tak baik dia, rosak dia, maka rosaklah seluruhnya. Ala wahya al-qalb. Itulah hati. Inilah yang kita nak jaga. Sebab ini dalam Islam ni jaga sungguh. Sebab itu bila kita nak sembahyang, kita nak menghadap Allah, kita kena fokuskan nawaitu kita lillahi ta'ala, bukan kerana lain. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita dah di situ tu, lintas dalam hati kita tu, menghadap Allah, bukan yang lain. Hati ni amat penting. Sebab tu orang pergi Mekah ni pun, dia kena pasang nawaitu dia nak pergi Mekah ni, nak pergi buat ibadat haji, bukan kerana nak pergi beli apa nama ni, macam-macam lah. Kerana setengah tu nak cari apa tu, binatang dog. Tahu tak binatang dog? Lama orang tak sebut, saya sebut lah. Binatang dog tu, dog ni tak tahulah, orang kata macam-macam khasiat dia. Ada orang haji yang dia letakkan itu, dia sebut di mulut dia, dia sampai kat Jeddah, dia sibuk nak cari dog. Sebab nawaitu dia dah, nawaitu dia dah tadi dia bebelah bagi. Jangan, kerjakan nawaitu ibadah haji dulu, barulah yang lain tu datang. Menunjuknya apa ni, nawaitu tu, hati tu amat penting. Dalam apa kerja kita pun samalah, kita datang sini pun samalah. Kita datang daripada awal sini untuk apa, nawaitu tu. Bukan kerana lain-lain, tapi kerana nak dapat ilmu, nak dapatkan pengetahuan, nak dapatkan sikit pengalaman, kongsi bersama dengan PBIM yang mereka ni cukup banyak pengalaman tentang ini. Dan sekarang ni macam-macam yang kita kena hati-hati dalam kita nak berdepan dengan apa ni, suasana isu-isu yang mencabar kita. Sekarang isu yang mencabar kita cukup banyak. Bukan soal akidah saja, ya. Soal akidah ni macam-macam. Sekarang kita pernah dengar soal apa ni, liberalisme, kita pernah dengar soal pluralisme. Ini yang baru kita dengar soal Syiah, soal Arkam nak balik semula, apa nama ni, semua ni, ya. Ini semua ni adalah cubaan, ujian untuk kita, ya, yang boleh menggugat. Dan kita sebelum ni kita dengar dah banyak lah anak-anak muda kita hari ni, yang pihak-pihak yang musuh-musuh kita, yang apa ni, yang daripada missionary Kristian dan sebagainya. Kita tengok macam-macam. Inilah dia yang boleh menggugat kita. Kita dalam Perkim, insya-Allah akan bersama sebagai NGO dakwah, NGO kebajikan, kita akan buat apa saja yang termampu. Kita berusaha mendekati masyarakat, orang aslinya, orang Cinanya, orang Indianya, orang Iban Kadazannya, orang Bumi Putra dan sebagainya. Kita cubalah sekadar mana yang kita termampu. Kita punya di negeri, kita ada Perkim di negeri, kita ada cawangan Perkim di negeri. Jadi kita harap mereka lah orang yang di barisan depan untuk berdepan dan menghadapi apa saja isu-isu yang apa namanya, bersama dengan agensi-agensi kerajaan, agensi pusat, Jabatan Agama, Majlis Agama, JAKIM dan sebagainya. Jadi inilah, kita hanya berperanan sebagai apa namanya, penambah ataupun sebagai apa, sebagai nasi tambah, sebagai bersama dengan mereka. Bukan kita yang menjadi menjadi agensi utamanya. Sebab yang induknya ialah JAKIM, Jabatan Agama, Majlis Agama dan pihak-pihak berkuasa negeri, dan kita hanya NGO. NGO ni badan sukarela, ya, badan sukarela untuk membantu. Dan inilah kerja kita, dan alhamdulillah setakat ini apa yang kita termampu kita lakukan. Itulah dia, ya, dengan peruntukan yang terbatas, yang terhad, ya. Jadi alhamdulillah, macam disebutkan oleh Tuan Haji Ismail tadi di Selayar Baru ni, walaupun dalam keadaan yang serba terhad, tapi kita boleh mampu juga mendekati orang asli di Ulu Batu, di Geni, Ulu Yam. Kita dapat juga apa namanya, sumbangan kurban. Kita dapat juga mengadakan kelas, ya.
kelas-kelas dan sebagainya. Jadi ini yang kita termampu dan kita buat, dan kita mendapat kerjasama daripada semua, termasuk sekolah menengah, masjid, surau, agensi-agensi yang lain dan sebagainya, jabatan kemajuan, jabatan Jakwa awak asli ni. Jadi macam-macam lah. Jadi ini terletak kepada kita dan juga sejauh mana komitmen kita, ya. Dan tuan-tuan saudara yang saya hormati sekalian, Perkim memang sekarang ini alhamdulillah sedang mengorak langkah dalam pelbagai lah, selain daripada yang mu'allaf itu. Dan cita-cita kita nak meletakkan sasaran bahawa suatu hari nanti Perkim sebagai salah satu NGO dakwah, NGO kebajikan yang mampu untuk kita menarik ramai saudara-saudara kita yang belum kenal Islam, yang belum tahu tentang Islam ini, untuk mengenali rapat dengan Islam, berjinak dengan Islam. Paling tidak mereka itu tidak negatif dengan Islam. Mereka itu akur dengan apa yang nilai-nilai yang dalam agama, dalam Islam. Itu paling tidak. Kalau mereka tidak pun convert, belum lagi convert, sebab soal convert ni soal nak terima Islam ni soal hidayah. Saya sebutkan tadi, hidayah ni tak ada orang lain. Hidayah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yang memberikan hidayah itu ialah Allah, bukan kamu. Kamu hanya disuruh, diminta untuk bekerja, berusaha untuk menyampaikan saja. Soal hidayah, soal aku, kata Allah, soal Allah, bukan soal kita. Tapi kita buat kerja, kita lakukan ini. Walau dalam apa pun kapasiti kita lakukan apa yang kita termampu. Karena inilah dia kerja kita, insya-Allah. Kita buatlah sekurang-kurangnya untuk diri. Ibda' binafsik, lepas itu keluarga kita, lepas itu jiran kita, lepas itu saudara-saudara kita, lepas itu masyarakat yang di sekeliling kita, di kawasan kita, surau kita, masjid kita, persatuan kita, belia-belia kita. Jadi semuanya akan tersebar luas. Mudah-mudahan dengan cara itulah Islam akan terlaksana dari segi dari segi penghayatannya, ya, penghayatannya. Dan sebab itu saya sebutkan tadi, satu ialah kepada saudara mu'allaf. Yang kedua, target kita juga ialah kepada orang Islam yang lahir asal ni, yang non-Muslim ni, yang lahir asal Muslim ni. Ini dia panggil dakwah islahiyah. Islahiyah ni, makna ini juga kita nak kena perbetulkan. Kerana kadang-kadang saudara-saudara kita yang baru nak kenal Islam terbantut kerana minat dengan Islam, kerana melihat kepada orang Islam sendiri yang tidak langsung melambangkan akhlak Islam. Inilah masalah. Semahyangnya, puasanya, dari segi akhlak, hubungan dan sebagainya, macam-macam. Kadang-kadang lebih teruk daripada yang belum Islam. Ini yang kita nak jaga. Ini juga kerja kita, insya-Allah. Dan target kita, insya-Allah, satu hari negara kita ni, kita nak supaya lebih daripada 80% semuanya Muslim, insya-Allah. Itulah dia, mudah-mudahan, ya, target kita. Dan kita meletakkan KPI kita, sasaran kita, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan esok kita, negara kita akan menjadi aman, menjadi selamat, insya-Allah. Tuan-tuan, saudara, sekali lagi saya ada kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas penyertaan saudara dalam seminar ini. Mudah-mudahan seminar ini akan memberikan sesuatu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya menyerulah kepada semua supaya bantulah kita bersama, terutamanya NGO Perkim ini, dalam apa juga program, ya, yang libatkanlah diri. Kalau yang belum jadi ahli, kita ahlan wa sahlan, kita alu-alukan jadi ahli, ataupun sekurang-kurangnya menjadi sahabat Perkim, atau menjadi sukarelawan Perkim, atau menjadi pendukung Perkim, duduk di mana pun. Orang tak kenal, kata kita Perkim pun tak apa, tapi kita duduk di kampung, kita bantu apa yang boleh. Sebab bukan tolong Perkim tu, tetapi tolong kerja agama tu. Itu penting tu, sasaran kita di sana. Cuma Perkim itu sebagai alat saja, sebagai wadah saja untuk kita bersama menjadikan kekuatan, insya-Allah. Jadi untuk itu, saudara,
kita dah dekat kedua, semua dah lapar. Jadi terima kasih sekali tahniah kepada semua di atas penganjuran ini. Dan maka dengan kata-kata itu saya dengan segala sukacitanya meresmikan penutup seminar makanan halal bersama saudara Muslim anjuran Perkin Kebangsaan dan Kerjasama Perkin Bahagian Selangor dan Perkin Cawangan Selayar Baru. Dengan akhir ini ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.